Okay, so sekarang dah pukul berapa? Kita ada berapa jam Oh, 11.30. Pukul 11 kita 2 jam saya 2 jam. 2 jam. Setiap sejam kita rehat lah Oh, okay, introduction to the world of technology. Ini adalah untuk subjek computer application in agriculture. Okay, so overview untuk chapter ni secara keseluruhan adalah kita nak tahu tentang apa itu komputer, macam mana dia bekerja ataupun macam mana dia work lah, macam mana dia proses dan macam mana kita nak gunakan dia. Kedua, saya akan terangkan tentang computer terminology. Terminology ni macam apa maksud dia? Term-term dia lah, antara ataupun mungkin history dia dan juga ada history of the computer daripada awal komputer tu dicipta sampailah sekarang. Okay, kenapa kita perlu belajar komputer dan teknologi? So pada awal ni komputer ni dia banyak pervasive komputer ni macam dia proses yang berkembang lah, macam ramai yang lebih aware tentang komputer. So dia start pada tahun awal 40-an rasa. Dia start pada awal 40-an, tapi dia tak adalah seperti komputer kita sekarang. Dia masih dalam proses peringkat awal dalam menggunakan sistem more to mechanical lah. So sebelum tahun 1980, waktu tu komputer ni jenis yang besar-besar, sebesar satu bilik, ada yang sebesar satu ruang kuliah macam tu. Dia besar-besar sebab dia punya compartment dia punya dia punya parts yang nak buat komputer tu masih besar-besar, bukan macam sekarang guna elektronik chip-chip yang kecil-kecil. Dulu semua besar-besar, kapasitor ataupun tu dia panggil ada vacuum tube. Nanti kita tengok vacuum tube. Dan pada waktu itu juga tak ramai yang ada akses untuk untuk komputer ni. Cuma negara-negara besar lah. Itu pun sebab dia orang buat research and development untuk kegunaan dalam ketenteraan. So then pada tahun 1980, awal tahun 1980, 80-an macam tu. So tahun tu lah yang baru diperkenalkan komputer personal pada public, pada umum. So waktu tu komputer daripada besar, expensive, sekarang pada waktu tu dah jadi kita panggil microcomputer lah. So dia dah kurang mahal. So dia orang public affordable untuk dapatkan dia, untuk beli dia. Dan pada tahun ni secara general pada tahun 1990-an barulah internet ini diperkenalkan ataupun web browser ni diperkenalkan. www tu maksud dia World Wide Web. So start daripada situlah ada peningkatan dalam penggunaan personal komputer untuk masyarakat public ni, masyarakat awam ni. So hari ni komputer saya boleh anggap semua isi rumah, kebanyakan isi rumah ada akses kepada komputer lah. Sama ada komputer ni tak semestinya komputer yang kita guna sekarang ni macam laptop. Mungkin ada komputer ni ada banyak jenis. Ada yang embedded, macam TV pun kita consider as a computer, ataupun seperti ICE pun kita consider as a computer, tapi kita consider dia embedded computer lah, sebab dia tak se-powerful komputer yang kita ada sekarang ni. Maksud dia tak se-powerful macam PC ataupun laptop. Dia boleh buat certain task je. Macam laptop dengan PC, dia boleh buat macam-macam task. Dan juga selain pada komputer yang saya sebut tu, smartphone juga adalah salah satu computing device lah. So mostly semua orang mempunyai smartphone ya. So komputer ni, kewujudan komputer ni memudahkan kita semua dalam membuat urusan kerja, urus niaga, boleh check email dan sebagainya. Boleh contoh ni, kita boleh check email walaupun duduk di ruang tamu kat rumah, kita masih boleh check email melalui
smartphone ataupun kita punya PC, laptop dan sebagainya. Okey. So, dulu, pada awal dulu, komputer ni kita boleh kategorikan sebagai dia membuat satu kerja ataupun certain task sahaja. Contohnya kalau kita nak email, kita perlu pergi ke guna kita punya komputer, personal komputer sama ada PC ataupun laptop yang ada connection dengan internet ataupun connection dengan server atau domain yang tertentu. So kat situ baru kita boleh send email ataupun search website dan sebagainya. Tapi sekarang computing device ataupun komputer ni dah lebih kepada maksud dia lebih memperbanyak ataupun senang cakap, dia banyak features lah yang dia boleh buat. Contohnya dulu kalau nak tengok nak search website, kita kena pergi PC, dial up internet and then kita search. Sekarang ni lebih senang, kita duduk depan komputer ataupun kita duduk depan dekat living room, dekat ruang tamu, kita boleh search macam-macam dekat smartphone. Kadang kita boleh search juga carian kita dekat TV, mana TV yang ada smart TV tu kita boleh akses internet melalui TV saja. Kita boleh tengok streaming videos dan sebagainya. Itu maknanya convergence tu, maknanya itulah dia dia punya idea komputer tu lebih tertumpu kepada satu device yang boleh kita akses ke mana-mana saja, senang. Okay, ini contoh-contoh computing devices dekat ada persekitaran kita lah. Senang dekat rumah lah. So macam saya terangkan tadi, komputer ni kita guna untuk macam-macam task yang sekarang ni kita boleh cari informasi, macam-macam informasi kita boleh cari dekat internet sekarang ni. Type je apa-apa. Nak tengok news pun dah boleh. Dulu news kita baca on paper, surat khabar yang fizikal kan. Sekarang kita boleh news pun kita boleh baca dekat internet. Lain tu korang boleh baca sendiri, sebab sebenarnya saya rasa semua dah familiar kan dengan computing devices ni. Macam itulah dia punya task-task dia. Kita boleh shopping, contoh-contoh dia lah, boleh tengok TV. Siapa yang suka dengar muzik pun boleh terus download muzik daripada dia punya Apple iCloud ke, Apple Music ke, YouTube Music ke, masuk phone dengar. Sekarang pun ada aplikasi muzik macam Spotify. Tu banyak lagi lah dia punya task dia boleh kita boleh main game juga dekat phone. Ada yang ramai yang main game kat phone ke sekarang? Ada game apa korang main? Jarang. Jarang. Game PC. Game PC. COC, sir. Apa tu? COC. Game PC game PC lagi syok main. Penat, sir. Sakit belakang. Mana PC? Tapi sekarang ramai streamer main game PC. Valorant Pau tu game apa? Macam game jaga anak. Oh, serius ah? Ya, sir. Itu untuk santai-santai, sir. Oh, okey. Sebab saya Candy Crush. Sebab game-game untuk generasi baru macam korang ni, saya dah jarang tengok lah. Game ular-ular juga, sir, yang tak ada lawan. Tak ada lawan Ya, game ular-ular. Ular Nokia punya ular tu ke? Ya, sir. Itu legend Korang ada main PUBG ke? Tengok ramai yang main PUBG sekarang. Ke dah bukan zaman PUBG lah? PUBG tu apa, sir? COD, sir. COD Okay. Saya agent PUBG pun tak pandai, sir. Okay. Bukan zaman korang PUBG ni. Okay. Yang lain common technologies
teknologi yang biasa kita nampak dekat persekitaran kita adalah wireless networking, smart appliances ni macam smart TV kita consider as a smart appliances yang di mana maksud dia bila sesuatu device tu dipanggil smart appliances, dia boleh berinteraksi dengan pengguna lah. Bukan macam TV lama pun dia berinteraksi tapi tak adalah secanggih TV yang smart ni. Contoh kita boleh nak, kalau macam smart TV kan dia ada features yang kita boleh search website, tapi kita instead of kita type, kita boleh pakai voice je, voice command. So selain pada TV peti sejuk pun ada yang smart. Okay. Dan banyak juga computing devices ni digunakan di dalam education, dalam pendidikan, education. Untuk mengajar, untuk kebanyakan untuk mengajar budak-budak sekarang ataupun anak-anak kecil sekarang biasa dengan komputer. Sebab in the future mungkin komputer ni ataupun computing device ni lebih orang guna daripada fizikal. Macam kita sekarang pun banyak berinteraksi melalui online. Dah susah nak jumpa face to face. Dan yang lain tu macam wireless hotspot tu macam biasalah, wireless yang korang selalu gunalah, sama ada korang connect dengan wifi rumah ataupun public wifi dekat public, ataupun korang connect hotspot daripada telefon kawan korang ke, yelah kan, kongsi-kongsi. Dan salah satu lagi dalam education digunakan computing devices ni yang digunakan dalam education adalah untuk distance learning lah. Macam kita ni, kita consider as a distance learning lah, belajar jarak jauh. Ada yang duduk di rumah, ada yang duduk di kampus dan sebagainya. Okay. Ni contoh dia lah, ada computer lab dan classroom. Komputer ni basic lah untuk budak-budak guna komputer dan internet untuk cari maklumat. Untuk dia dalam dia punya konteks kelas lah, untuk pelajar-pelajar sekolah Untuk di kampus pula banyak pakai wireless hotspot lah kalau computing devices. Ya? Ada soalan? Tiada sir. Okey. Ada. Okey. Kita sambung. Okey, lepas tu computing device on the job. So on the job ni maknanya computing device atau komputer yang digunakan dalam pekerjaan seharian lah. Sebagai contoh, digunakan oleh pekerja-pekerja office untuk buat macam-macam lah. Buat email, Google Meet macam kita buat meeting fizikal tak dapat, so kita meet online. Kegunaan ni banyak lah, untuk bukan guna saja-saja je, dia boleh kebaikan dia boleh menaikkan productivity, senang nak communicate antara satu sama lain yang duduk jauh-jauh, tak ada alasan tak dapat nak attend meeting. Kalau yang office workers lah, the boss buat meeting, ada yang tak sempat nak datang, ada duduk jauh. So dengan teknologi ni diorang senang nak access lah. Set time je pukul berapa, so diorang boleh macam kita set time pukul berapa, kita duduk, kita boleh discuss, belajar, communicate antara satu sama lain, tanya soalan dan sebagainya. Nanti yang lain-lain ni benda biasa lah, nanti korang boleh baca tak faham dia tanya. Kegunaan lain adalah untuk buat decision making lah, dan juga untuk productivity. Untuk decision making ni dia macam, kalau korang perasan website ke komputer ke, nanti di mana-mana premises lah, di mana-mana tempat ataupun office ataupun kedai, sebenarnya dia macam bentuk survey ataupun survey kita panggil. Macam Q&A lah, kita nak beli sesuatu barang, kita tak confirm nak beli barang apa, adakah barang tu kita perlu, so kita akan jawab lah dia punya question. So daripada situ sistem ataupun AI ataupun diorang punya website akan suggest lah, let's say korang nak beli
dia beli hard disk untuk upgrade korang punya PC. So nanti dia akan tanyalah certain question, budget berapa, apa capacity dia, berapa besar capacity yang korang nak, berapa laju. So korang akan masukkan dia punya jawapan situ, and then komputer tu akan suggest dengan budget korang ni, dengan dengan capacity yang korang nak ni, storage besar mana, kelajuan hard disk tu besar mana. So dia akan suggest lah, adakah dengan budget ni sesuai untuk beli hard disk sekian-sekian ataupun SSD ni lebih pantas atau lebih laju daripada hard disk lah, dia punya speed dia. So itulah decision making. Untuk productivity ni pula adalah untuk meningkatkan productivity seharian, macam hantar email lah. Kalau dulu kalau tak ada teknologi ni, nak hantar email, kita panggil email lah, kita panggil surat biasa, lambat. Nak hantar satu, nak pergi buat post. So bila dah ada teknologi macam ni, so email kita boleh hantar melalui elektronik je. Type satu email, and then boleh hantar sekaligus, serentak, banyak-banyak kepada semua penerima lah. Itu maksud dia, meningkatkan productivity dan efficient. Okay, next. Selain tu, computing devices ni ada juga digunakan dalam kehidupan harian. Kita selalu tengok macam, paling senang kalau kita pergi kedai lah. Sekarang ni kan kedai kan banyak guna mesin, dia macam POS system. POS system ni point of sale system, tapi dia ada sekali dengan pembayaran guna scan tu. Tu yang paling mudah lah kita tengok. Pergi mana-mana kedai nak bayar, kita scan kod GrabPay ke, contoh dia GrabPay ke, ataupun apa lagi, Boost ke, itu dah tak payah nak keluar-keluar duit cash. Kita ada duit dalam kita punya wallet, dalam kita punya app, sama ada GrabPay, apa lagi, Boost dan sebagainya, kita bayar melalui macam tu je. Selain daripada device tu, ATM machine juga consider sebagai computing device. Mesin ATM, kita pergi keluar duit dan sebagainya. Selain itu macam biasalah, portable computer tu macam PC, iPad pun boleh consider. Smartphone tu biasalah kita guna, smartwatch pun ramai orang guna sekarang. GPS system ni lagilah, kebanyakan dah ada built-in dalam smartphone. Mungkin korang tak perasan, ada mungkin tak perasan GPS system ni. So semua kita guna setiap hari, mostly lah. Ni yang saya cakap pasal mobile payment system ni, yang Boost apa semua. Kita pun pakai phone je, scan. Ataupun kalau kat Malaysia tak ada lagi, kalau di negara barat dia boleh pakai pakai PayWave melalui phone macam tu. Dia tak perlu scan tak perlu scan barcode ataupun QR code tu, dia just wavekan dia punya phone pada payment system ni, and then dia akan kena charge lah kat situ. Okey, seterusnya teknologi yang digunakan untuk order makanan, macam contoh ni guna iPad. Kebanyakannya kita boleh nampak ini dekat Sushi King ada. Siapa biasa pergi Sushi King? Belum pernah pergi. Tempat dating tu, sir. Dia tinggi boleh sekali-sekala untuk untuk treat yourself. So paling mudah kita nak tengok Sushi King, yang saya nampak Sushi King banyak guna iPad ni untuk kita order. Okay. Seterusnya kita akan tengok apa itu komputer dan apa yang dia buat. So komputer ni asas dia adalah satu device, sekarang kita panggil electronic device. Dulu zaman dulu sebelum wujudnya untuk public use ni, dia more to mechanical device. Konsep dia adalah kita masuk input, and then komputer tu ataupun program tu akan buat proses, and then dia akan bagi output pada kita. Itu konsep dia lah. Mana konsep yang macam tu, device yang macam tu, kita boleh consider dia sebagai komputer.
So input ni macam-macam. Input ni kita boleh bagi as a text ataupun data lah. Input ni kita consider sebagai data bagi data kepada device tersebut ataupun program tersebut. Dan dia akan proses kepada dia punya program dan dia bagi kita output. Contohnya kalau kita paling mudah calculator lah. Walaupun kita nampak calculator tu macam calculator macam biasa je, sebenarnya kita boleh consider dia sebagai computing device juga. So sebab konsep dia sama. Konsep dia kita masuk input, kita masuk 1 tambah 1. Tu input. And then calculator tu akan proses based pada dia punya program, and then dia akan bagi output pada kita, akan showing the outputs on the yang pada dia punya display lah. 1 tambah 1 dia pun bagi tahu, dia proses, dia bagi tahu 2. Itu salah satu contoh. So untuk calculator dia mudah sikit. Komputer ni program dia lagi complicated lah. Dan sebab tu dia boleh banyak lagi task yang dia boleh buat. Nak hantar email boleh, nak tulis email boleh, nak macam-macam lah. Kalau calculator tu dia boleh calculate je. Kalau PC ni dia boleh, sebab dia banyak sangat program dia boleh calculate, dia boleh macam-macam dia boleh. Okey. Sini ada basic operation dia. Kita singkatan dia IPOS cycle lah. Dia mesti ada, dia selalunya ada input, ada processing, ada output, dia ada storage, ada communication. Tu basic dia ada 5 basic operation untuk komputer. Input ni macam saya terangkan tadi, untuk kita masukkan data ke dalam komputer tersebut ataupun device tersebut, and then komputer atau device tu dia akan perform operation ataupun dia akan proses lah data yang kita bagi, bergantung kepada dia punya program dalam tu. So dia akan proses, and then lepas proses tu dia akan tunjukkan dia punya result ataupun dia akan tunjukkan dia punya output untuk proses tersebut lah. Dan satu tu proses, dan juga dia kena ada storage. Storage ni adalah macam hard disk, SSD ataupun sebagainya untuk simpan data. Tak kisahlah kat komputer paling senang kita jumpa hard disk lah ataupun SSD, solid state, untuk simpan data. Untuk phone pun ada memory card, itulah. Itu antara salah satu storage untuk simpan data, simpan program, dan macam-macam. Dan juga communication. So communication ni dalam komputer ni dia digunakan untuk sending dan juga receiving data. Proses nak receive data, sama ada data daripada user ataupun daripada device lain, kita consider sebagai communication. Sending atau receiving data daripada device lain tu macam kita hantar email lah, daripada satu domain kepada satu device kepada satu device. Daripada komputer kita pada kawan kita, dia akan communicate melalui network lah. Okay, next. Okay, ni secara ringkasnya tentang IPOS cycle tadi. Pertama, dia kena ada input untuk kita masuk data. Kedua, dia akan proses. Ketiga, dia akan bagi output. Dan output tu dia simpanlah dalam storage kita untuk kita guna masa hadapan. Okay, next, data versus information. Data ni adalah macam mana saya nak terangkan Data ni adalah sesuatu. Kat sini tulis raw ni macam sesuatu yang tak spesifik lah. Data macam kita bagi kepada calculator 1, dia pun tak tahu 1 tu apa. Macam tu data. Information ni informasi ni adalah data yang telah diproses dalam bentuk yang mudah kita faham. Macam contoh calculator tadi, 1 tambah 1. 1 itu data, tambah tu pun data, 1 yang keduanya pun data. So untuk komputer dia tak tahu itu apa. So bila kita masukkan data tu 1 tambah 1, dan based pada program dalam calculator tu, computer device tu, so dia akan compute lah dengan proses menjadi satu bentuk yang lebih difahami oleh kita, user, dan juga komputer tu sendiri. So 1 tambah 1 based pada program dia adalah 1 tambah 1, 1 campur 1 macam tu.
So itu kita panggil informasi lah, information. Then dia akan bagi tahu 1 tambah 1 2. So itu adalah complete information dia lah. Dalam bentuk yang lebih kita mudah faham. Okay. Kau apa? Oh, ada banyak masa lagi. Komputer dulu dan sekarang. Okay. Ni lebih kepada history tentang komputer lah. Saya tengahkan tadi, okay, ni dulu-dulu sebelum pada tahun 1946 lah, ada awal pembuatan komputer. Kita panggil komputer sebab dia masih dalam awalnya dia dalam research and development untuk ketenteraan. So pada awalnya bukan untuk public lah. So dia buat pun tak adalah banyak mass production. So dia buat satu research, buat development sampailah bila dia guna. So dulu awalnya guna macam-macam lah. Pada tahun tu banyak pakai, kita tak macam sekarang. Komputer ni kita anggap dia sebagai electronic device. Dulu dia more to mechanical lah. Contoh macam calculator lah. Sekarang calculator sekarang kita boleh consider sebagai electromechanical. Dia ada electronic part dan juga mechanical part. Ataupun kalau kat phone dia dah fully programmable. So dulu calculator ni dia mechanical. Macam sempua tu dia kira mechanical calculator lah contohnya. Ni korang boleh search dekat website ataupun internet nanti. Abacus ni apa, slide rule ni apa. Ini semua measuring system dalam bentuk menggunakan mechanical lah. Dan lepas tu dia ada punch card tabulating machine, dan sorter ni secara asasnya dia adalah satu bentuk kad yang ada lubang-lubang untuk simpan data lah. Sekarang ni memang kita tak ada dah lah. Dulu macam tu cara dia, computing system dia untuk record data dan simpan data. Nanti korang boleh search, baca kat Wikipedia pun boleh. Sir. Ya, saya. Bukan sekarang orang pakai yang fingerprint tu je? Fingerprint tu yang ditukar dari punch card tu untuk yang bekerja tu. Betul, punch card kan? Itu punch card tu itu lain. Itu punch card tu untuk konsep dia sama, tapi yang dia masukkan dengan punch card tabulating machine ni bukan punch card tu. Saya search ada tak Google. Mesin ni dia lebih kurang macam komputer lah. Dia macam dia ada dapat input, dia ada boleh proses input tu, dan dia simpan data tu. Dulu diguna untuk ada mesin macam ni. Kau nampak ke? Hello? Nampak mesin dia macam ni lah. Punch card tu sebab dia guna punch card macam punch card pekerja sekarang. Punch card pekerja sekarang kita stamp masa pada kad tu. Punch card yang dulu ni, dia punch card tu dia macam ada lubang-lubang. Dia ada susunan dia lah. Berapa kali berapa. Setiap lubang tu dia macam binary code. Korang tahu ke binary code? Binary number 0110 tu? Okey. Ini kebanyakannya budak-budak elektrik, computer science dia belajarlah tentang binary number tu, nombor binary, hexadecimal tukar kepada binary, nombor dia kosong. Sebab komputer ni computer system ni ataupun dia punya program, dia boleh faham binary number je, 0110 macam tu. Daripada nombor tu akan diterjemahkan mengikut bahasa komputer tersebut lah. Kalau masuk bab computing ni banyak pula, nanti ni bukan bidang korang, nanti korang tak confuse pula sebab dia bahasa komputer dia ada banyak. Untuk seorang programmer, dia nak program, dia punya program tu banyak lah bahasa yang dia boleh gunakan. Contoh macam Python, C++, apa lagi, Java, itu salah satu bahasa komputer
yang menterjemahkan binary code ni kepada bahasa yang komputer boleh proses. Macam tu. So dulu dia memang totally binary code ni. So dekat punch card tu dah ada lubang-lubang yang represent binary code ni lah. Dan binary code ni represent data lah. Contohnya macam siapa ada sini kita tengok Luqman. Nama Luqman tu akan pada punch card tu dia akan diterjemahkan sebagai binary code dalam bentuk 0011. So dia masuk dalam sistem ni, dalam dia punya mesin ni. Dan mesin ni akan proses lah. So dia akan simpan data 00 itu adalah represent nama Luqman, contoh. Okay. Macam ni ni bentuk dia. Ni punch card. Ni punch card yang digunakan tu lah. So ni nombor-nombor ni dia akan guna nombor ni. Dia akan punch dua lubang. Setiap lubang ni mewakili data lah. Okay? Okay. Korang tak perlu faham mendalam. Faham asas tu okey lah. Korang boleh tahulah apa benda saya cerita ni. So punch card yang lepas zaman ni, punch card yang sekarang tu pun sama. Konsep dia sama je. Cuma dia pakai stamp nama lah. Tapi digunakan untuk satu tugas sahaja. Untuk rekod kedatangan pekerja dan juga waktu dia balik. Sekarang lebih maju guna apa tadi, siapa cakap tadi? Pakai thumb drive thumb drive. Fingerprint. Fingerprint. Okay. Tak maaf lah you. Okay, next. Dah habis. Okay, dah sejam, mungkin kita rehat sekejap. So, sementara tu, sambil rehat-rehat tu, korang boleh lah isi exercise ni, aktiviti ni. Sekejap saya share pada dalam Telegram. Kita dah pukul 11, kita rehat. Berapa minit? 10 minit lah kita rehat. Sambil korang jawab. Korang ada Padlet ke? Tak ada. Tak apa, nanti saya share ni dulu. Korang, Tengok dekat star yang bawa kameranya. Mantap bakal pilih. siapa tu? Siapa yang mantap tu? Mana tadi? Saya stop. Okay, kita boleh berhenti rehat sekejap 10 minit. Sambil tu saya share dalam grup Padlet ni. Korang klik dan korang jawablah soalan dia. Okay, sir. Okay. Dia situ saya dah sediakan banyak soalan untuk aktiviti hari ni lah. So, yang pertama tu adalah tentang introduction of yourself. So, korang ada masa, korang introduce lah sebab yalah, masing-masing duduk je jauh, tak kenal lagi satu sama lain. So, korang boleh isi kat situ. Isi nama, apa hobi, ada nak letak gambar ke, letaklah. Kalau nak letak gambar pet ke, letaklah. Untuk yang pertama tu, aktiviti pertama tu bebas. Korang boleh cerita je apa yang korang rasa, korang nak cerita tentang diri korang. Nickname ke. Dan yang kedua dan ketiga tu, aktiviti kedua, ketiga dan keempat itu adalah untuk korang jawab. Kat Padlet tu. Siapa ada masalah dengan Padlet, boleh beritahu lah, nanti saya ajar macam mana. Dia register. Itu korang jawab. Soalan 1, 2, 3, 4. Untuk soalan setakat sejam ni lah, setakat pukul 11 ni. Soalan tentang yang first dan second generation, third and fourth generation computer, first generation of computers. Korang boleh search internet, tengok. Korang nak korang terangkan lah dalam cara korang sendiri. Dalam bahasa Melayu boleh, dalam bahasa Inggeris boleh. Apa yang korang faham tentang komputer generasi pertama dan kedua, komputer generasi ketiga dan keempat, komputer generasi kelima, sampai situ. Untuk soalan kelima sampai ketujuh tu nanti untuk aktiviti seterusnya. Lepas yang 11 ke 12 ni. Okay, kita rehat sekejap.
Kita kembali dalam pukul 11. Kan pukul apa? 11.05. 11 suku kita masuk balik Siapa nak pergi tandas ke, nak minum dulu ke? Okay, sir. Okay, Okey. sir. Sambil-sambil tu jawablah soalan tu. Sir, kalau tablet ni buka dari Google, tak payah login tak boleh? Mungkin boleh sebab saya buka, saya tak login lagi, boleh tengok. Boleh masukkan. Dari Google sahaja, sir. Dari Google. Kalau download tu, handphone atau Handphone mungkin sebab saya dekat desktop ni tak payah download.